Aduh. Kamu mau cerita kita nih konon bersantai, sembang santai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Muhammad Asnari Taim dalam program Sembang Santai. Biar panas jangan memanas. Untuk episode kali ini saya akan bawakan kepada Anda satu topik yang sangat sensasi, sangat menarik dan sangat panas. Tapi sebelum itu, jom kita kenali tetamu jemputan kita malam ini. Profesor Madya Dr. Asmiati Ahmad, pensyarah penulisan kreatif Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UMS dan juga merupakan pengarah penerbit Universiti Malaysia Sabah. Alright, Mat. Hari ini, malam ini, episod ini, topik kita kali ini ialah kekurangan referensi atau bahan rujukan seni dan budaya tradisi di Sabah. Betul Okay, atau good. sebaliknya? Tu ada buku-buku di belakang, boleh pilih. Aku tak boleh kontrol ketawa ya. Oh, si Marlena saya kontrol. Baik, Mak. Jadi kita masuk kepada pusingan pertama sebelum Mak berjalan. Okey. Okay. Soalan saya yang pertama. Okey, kalau kita berbalik kepada topik yang tadi itu, kekurangan referensi kan, menurut pandangan Mak sendiri, adakah betul atau sebaliknya bahawa kita di negeri Sabah ini kekurangan referensi atau bahan rujukan berkenaan dengan seni dan budaya? Ya, tentu. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Baru bagi salam. Okey, berhubung dengan soalan tersebut, memang betul kita kekurangan walaupun kita ada banyak data mentah kita bertempiaran kan. Dan tetapi kurang kajian-kajian terutama yang bersifat ilmiah. Kita hanya bergantung kepada kalau contohnya buku-buku tarian tu buku tarian yang dibuat oleh Datuk Ismail Bungsu. Jadi itulah referensi yang digunakan oleh pelajar-pelajar kita berkali-kali ya Marlena. Satu lagi apabila kita macam contohnya dulu saya ada mengajar apresiasi seni. Jadi saya menggalakkan pelajar-pelajar untuk buat kerja lapangan, pergi ke mengkaji karya-karya seni ataupun budaya-budaya lokal. Dan apabila pelajar-pelajar ini pergi dan mereka cuba mencari tokoh-tokoh penting dan kebanyakannya maklumat yang mereka dapat itu tidak boleh saya jadikan sebagai sumber yang nyata. Kerana yang pertama, tokoh yang mereka temukan itu juga tidak boleh bercakap tentang apa benda yang mereka lakukan. Contohnya, minta maaf Marlina, dari macam contohnya lembaga kebudayaan. Contohnya kalau macam pakaian Brunei ataupun pakaian tradisi masyarakat Brunei. Tetapi yang menjaganya di situ bukan sebab dia bukan Brunei, tetapi dia juga tidak memiliki kefahaman tersebut. Kan? Jadi secara dasarnya kita ketahui bahawa pakaian-pakaian tradisi ini, terutama pakaian-pakaian tarian ini ataupun pakaian-pakaian dari segi pakaian pengantin apa semua itu kan sudah melalui evolusi. Jadi kita mau melihat evolusinya itu bagaimana. Contohnya juga macam pakaian dusun. Saya yakin dan percaya bahawa evolusi pakaian dusun itu sangat berperingkat-peringkat. Sebab dia dulu mula-mula asalnya pada hitam kan. Jadi apabila datang Kesultanan Brunei, masukkan warna kuning, masukkan warna-warni. Jadi ini perlu diketahui oleh umum. Orang tahu macam gitu je pakaian dia yang sedia ada kan. Iya, betul. Jadi betul macam gitu tu sangat ini. Jadi apabila tidak ada penulisan yang mendalam tentang perkara ini, jadi referensi pelajar-pelajar ini akan berulang-ulang benda yang sama lah. Iya. Kan, jadi kita tidak jumpa. Saya juga ada pernah terbaca satu kes ya, apabila ada pengkaji menulis tentang pakaian dusun Lotut kalau tak silap. Jadi referensinya tu salah. Jadi adalah tokoh yang marah kan, bengang sebab dia kata macam mana kamu kata ini dusun Lotut. Contohlah kan. Sedangkan ini adalah dusun gini-gini macam gitu. Jadi benda-benda macam ini tu harus dibetulkan dan dikaji secara mendalam lah. Adalah yang baru-baru ni saya kira di Fakulti Seni kan ada pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar seni ni sekarang ni mula mengkaji pakaian-pakaian. Ya, dari segi motif-motif salbia rasanya ada buat kan. Dato' Humin. Nah, jadi kita rasa
kita haraplah kan pelajar-pelajar yang membuat master, membuat kajian-kajian peringkat PhD, apabila mereka telah menulis latihan tesis, mereka akan menerbitkan karya mereka. Tetapi pastikan dululah sumber yang mereka buat itu betul sumbernya. Barulah kita boleh terbitkan dia. Tak bolehlah kita terbit suka hati dan kita anggap itu adalah yang betul. Ya, inilah. Jadi saya rasa, saya yakin dan percaya apabila sumber itu betul dan kita boleh terbitkan dia supaya dia memperbanyakkan buku-buku rujukan di Sabah ni lah terutamanya. Sayang kan sebab kita ni sangat kaya dengan benda-benda macam gini. Sangat kaya. Ya, cuma kita harus berjaya kena berani dan juga kita kena betul-betul mencari akar dia. Bukan pucuk di atas, akar yang betul. Jangan itu yang kita main petik-petik pucuk saya tu yang tu tak tahu daripada pucuk apa kan, daripada akar apa kan. Itu yang paling penting lah, ya. Okey. Wah. Baik. Semua anggut-anggut je ni. Omak tipu pun anggut. Siap. Okey, lagi soalan seterusnya. Baik Mak, kalau menurut daripada pandangan Mak sendiri, kita ada satu isu di mana mengatakan bahawa bahan rujukan kita yang ada di Sabah ni not up to date. Itulah. Jadi berkenaan dengan isu itu bagaimana Mak? Itulah yang saya kaitkan tadi. Memanglah tak up to date sebab balik-balik buku Dato' Ismail Bungsu saja yang dikaji. Sumber yang sama kan? Sumber-sumber yang sama dan saya cite dia cite balik-balik akhirnya ujungnya sama juga. Tidak ada yang betul. Sedangkan kalau untuk rujukan kita harus mencari rujukan yang terkini lah. Tetapi masalah yang terkini itu pun mengambil rujukan yang itu sahaja. Itu sahaja. Macam itu. Sayanglah kan. Sedangkan kita sekarang ni terutama Fakulti Seni dan Warisan Dahulu lah kan nama dia. Banyak kajian-kajian macam gitu. Tetapi itulah pengkaji-pengkaji harus jujur pada diri sendiri, harus mencari data yang betul-betul sahih, barulah kita terbitkan karya-karya sedemikian supaya dia boleh dijadikan rujukan yang betul lah. Ya, itulah pandangan. Baik, kalau macam yang tadi kita cakap tentang not up to date kan. Jadi sekarang yang saya mau bertanya dengan pandangan Omak sendiri, mungkin Omak boleh kongsikan dengan kami apa antara mungkin yang sebab kenapa orang tidak menghasilkan, tidak cuba untuk menuliskan buku yang inilah untuk kita punya rujukan terutamanya dalam seni dan budaya tradisi. Mungkin Omak boleh kongsikan dengan kami apa antara sebab yang kenapa orang tidak mau menulis, kurang menulis buku tentang seni dan budaya tradisi. Okey, macam gini. Kita kena faham dulu, budaya itu besar. Okay. Kalau cakap budaya dan seni ni mungkin agak berbeza lah. Kalau macam budaya tu dia punya payung tu banyaklah orang menulis. Termasuk saya lah ada kajian-kajian budaya peribumi dari segi apa, pantang larang ke, adat istiadat itu banyak. Sekarang ni ada banyak orang tulis dalam macam contohnya dalam artikel, dalam seiring dengan tugasan pensyarah itu sendiri harus mengkaji kan. Demikian juga pelajar-pelajarnya harus mengkaji. Kalau dari segi budaya, tradisi adat dan sebagainya itu banyak. Cuma yang mungkin yang kurang ini adalah dari segi seni itu sendiri. Okey, apa lebih lagi sekarang ni kita lihat siapa ni? Prof Ismail Ibrahim pun sudah tidak ada. Jadi rasanya dia dulu motif-motif seni itu dia ada. Jadi saya kira benda ini juga adalah berkaitan dengan kepakaran itu sendiri, kepakaran pengkaji. Jadi apabila kepakaran pengkaji tidak ada, terutama di Sabah ini, mungkin menyebabkan benda ini tidak dihasilkan lah. Kalau kita mengharapkan pelajar-pelajar ini pula, mereka cuma ingin mengkaji apabila dia ada token. Token itu adalah markah kan? Yes, ataupun token itu adalah kerana mereka perlu mengkaji kerana mereka itulah kajian mereka di dalam tesis mereka sama ada di peringkat sarjana ataupun di peringkat PhD. Itu je lah. Jadi maksudnya dia mesti ada faktor-faktor penolakan sahaja barulah boleh. Kalau disebabkan rasa kecintaan sahaja, macam contohnya apa yang dibuat oleh Dato' Ismail dahulu, dia bukannya bidang itu pun kan. Tetapi sebab dia rasa macam dia perlu buat benda itu, dia perlu dokumentasikan supaya benda itu boleh menjadi rujukan. Itu agaknya mungkin
sukar kita cari orang yang betul-betul mau buat macam gitu. Tetapi kita lihat juga apabila orang-orang biasa sahaja, kita anggap macam orang yang layman yang buat macam gitu, dia cuma memaparkan secara permukaan je lah, just ambil gambar dan inilah dia pakaian ini, inilah dia, tanpa analisis, tanpa adanya apa kita panggil penelitian secara mendalam. Mengapa karya ini sedemikian rupa? Mengapa motif dia sedemikian rupa? Apa kaitan motif ini dengan warna ini? Kan kalau macam itu kan lebih menarik. Jadi kita boleh lihat secara mendalam apa kaitan antara hitam dengan orang dusun. Nah, contohnya kan, apa kaitan warna apa hijau, apa segala itu dengan orang Iranun dan sebagainya. Macam itu yang agak menarik, yang sepatutnya dilakukan. Tetapi itulah selalunya kita lihat kajian-kajian ini bersifat permukaan. Jadi harus ada lahir daripada minat lah. Tapi tak tahu saya kalau Lembaga Kebudayaan Sabah ada menerbitkan buku, dia ada buku tentang adat-adat budaya tu. Adat budaya. Dia kalau Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, orang ada menghasilkan buku macam buku inventory etnik. Yes, inventory. Tapi kalau kamu tengok gambarnya kesian, gambar-gambarnya pun terpaksa kena cari gambar-gambar yang zaman batu bila yang ada kelabu warnanya tu kan. Jadi sebab benda itu sudah tidak diamalkan. Mungkin satu faktor lagi juga adalah apabila kita ke lapangan, orang sudah tidak amalkan. Ya, betul. Budaya tersebut. Jadi ataupun terpaksa kita adakan untuk ini. Mungkin juga faktor mungkin kita anggap bahawa adat budaya itu sudah tidak penting lagi kan. Jadi terpaksa dilakonkan. Ya, sebab kita hidup dalam dunia yang moden, jadi orang mungkin itu yes, menganggap bahawa tak penting lah benda tu. Itu lagi satu faktor lah. Bagus kita buka aja Google. Itu sebabnya apabila saya minta pelajar-pelajar ni buat kajian lapangan, saya tak mau mereka tak pergi lapangan, kerana apabila mereka tak pergi lapangan, mereka tidak akan kenal benda itu secara dia tak nampak. Jadi kadang-kadang yang lucunya ni, yang kedapatan jugalah, ambil dalam Google, nah di sanalah kau. Kerana kadang-kadang dalam Google tu salah-salah kan, bangsa ini dia cakap bangsa ini. Jadi kamu siapa untuk diambil saya lah. Saya kata kena tangkap bulat-bulat tu tadi. Cantik best kan. Nampak sangat dia tak pergi kan. Ya. Baik. Soalannya sikit ya pun sebenarnya ditanya kepada Oma, tapi Oma sangat panjang. Tahu apa? Baik. Jadi sekarang ini memandangkan kupasan Oma tu terlampau panjang, kita bagi Oma relax dulu, santai-santai dulu, tapi semangat kan, kita nampak Oma tu macam yang tidak ada nokta sebenarnya kalau kita dengar betul-betul Oma bercakap kata begitu. Jadi kita bagi dulu Oma kita santai-santai, tenang-tenang. Baik. Sekarang ini kita masuk dalam slot pemoinan. Sebenarnya Oma dalam program ni kita ada slot pemoinan, kita ada permainan mau bermain dengan Oma ni. Wow. Okay, culas ni, tak bagi tahu pun awal-awal permainan. Tak ada. Main apa? Okay, jom kita rolet permainan kita. Okey, main apa ni? Ketenteng? Ada lama, mainan atas talian. Okey, macam mana buatnya? Mari kita tengok manakah permainan kita. Okey. Alright. Oma, kita ada 5 warna. Jadi Oma kena pilih satu, kerana salah satu daripada bukan salah satu. Setiap warna ni dia ada permainannya sendiri. Jadi Oma kena pilih satu. Nanti saya akan sebutkan apakah permainannya di warna yang Oma pilih. Kasumba. Okey, Kasumba. Alright. Baik. Kalau gagal jawab jangan direkam ya. Okey, untuk permainan Kasumba, lagu rakyat. Masya Allah. Arahannya, permainannya, Oma diminta untuk menyanyikan salah satu lagu etnik mengikut pilihan sendiri. Okey. Lepas tu? Dah. Oma kena nyanyilah. Masya Allah. Mana banding-banding? Satu rangkap pun boleh. Oma yang pilih Kasumba. Aduh mak, lagu apa ya? Lagu... Kejap. Mau fikir dulu lagu apa ya? Lagu etnik ya, enggak boleh lagu-lagu. Okey, ada satu lagu. Ya, tapi nanti menangis pula kamu dengar ni sebab suaranya sumbang.
Itulah namanya permainan, Mak. Cuman ya bela le matindro anakku. Macam itu. Dia lagu rakyat untuk menidurkan anak. Ini lagu etnik mana nih, Mak? Lagu etnik Bugis. Wow. Tapi dia lagi sandi lagi sebenarnya, tetapi Mak nyanyi menderita orang dengar, tidur budak. Aduh. Meronta-ronta budak tu nak keluar daripada buayan. Macam mana lah rupanya. Oke, itulah tadi kita punya slot permainan yang pertama. Kita ada slot permainan yang kedua lagi, Mas. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada kita punya postingan yang kedua, kupasan topik yang kedua. Baik, saya mau bertanyakan dengan Oma. Kita balik kepada kita punya topik. Kalau macam kita di Sabah nih, Oma, macam di Sabah nih, sebenarnya kita ada berapa pusat terbitan yang masih aktif? Pusat penerbit? Ya. Tak tahu, saya cuma tahu UMS je. Tapi sebenarnya UMS, Lembaga Kebudayaan Sabah itu sendiri. Lepas tu ada banyak lah. Kalau macam karya-karya sastra ni, selain Dewan Bahasa dan Pustaka, yang juga menerbitkan karya-karya, selain karya-karya sastra, tentang kajian-kajian sosial budaya juga lah kan. Tetapi ada juga lah orang perseorangan yang menerbitkannya secara persendirian. Ada. Itu bergantung kepada keinginan kita, bagaimana caranya kita ataupun kaedahnya. Kalau macam dia rasa terbitannya tu dia tidak pentingkan institusi, dia boleh terbit sendiri. Okey. Sama ada di Sabah, dia cetak di Sabah ataupun dia cetak di Semenanjung. Oh. Macam gitu. Kalau sebab cetak di Semenanjung tu murah sikit. Aha. Jadi Mak, kalau macam macam tadi kan Oma ada sebut dalam kalau macam UMS pun dia ada penerbitan kan. Jadi mungkin Oma boleh kongsikan dengan kita di dalam slot ini, kalau macam yang orang luar boleh tidak membuat penerbitan di dalam UMS, kalau boleh bagaimana proses untuk membuat penerbitan di dalam UMS? Okey. Pada masa dahulu, pada masa dahulu tak ada lama sangat ya. Penerbitan untuk UMS ni hanya melibatkan kaki tangan. Tetapi selepas beberapa tahun ini saya telah mengubah dasar tersebut bahawa kita juga membuka ruang tersebut kepada orang awam. Ya. Kerana walaupun bagaimanapun bahan-bahan yang dihantar kepada kita itu pun juga harus mengikuti syarat-syarat yang ini, sebab kita pun mau menjaga kita punya menjaga kita punya kualiti kan. Jadi apabila orang luar ingin menghantar, kita akan hantar manuskrip tersebut, kita akan melalui pewasitan lah terlebih dahulu. Pewasitan, menghantar pewasitan kepada dua pakar, satu pakar dalam, satu pakar luar, ya, untuk mewasit manuskrip tersebut. Jadi bergantunglah manuskrip tersebut perlu dirombak secara besar-besaran kah, kecil-kecilan kah, ditolak kah dan sebagainya. Tak ada masalah. Boleh, kita terbuka. Kita dah membuka kepada orang luar. Jadi maksudnya Mak, kalau macam kita buat penerbitan di dalam UMS tu, dia memerlukan kos atau bagaimana? Okey, bergantung. Kalau macam kita sudah ready, macam kami penerbit sudah macam menerima manuskrip tersebut untuk diterbitkan, kamilah yang tanggung kos penerbitan tersebut, dan penulis itu akan dibayar royalti. Satu. Yang kedua, jika kamu sendiri datang dengan manuskrip dan saya mahu terbitkan tetapi saya ada duit sendiri, boleh juga. Maksudnya dia ada, kalau dari sudut kos ni dia ada dua lah, sama ada pertama dari sudut UMS sendiri, lepas tu yang kedua dari diri kita sendiri lah kalau macam ada kos. Yes, kalau macam UMS yang terbitkan, tentu sahaja keuntungan itu kamilah yang dapat. Okey, penulis hanya dapat royalti 1,000 plus 5 buah buku sebagai naskah naskah contoh pula dah. Gratis, percumalah. Okey, tetapi jika kita bawa duit kita sendiri, kita cuma mahu mengawal kualiti manuskrip tersebut, kalau dia bersifat ilmiah lah kan, tapi kewangan kamu sendiri yang pegang. Jadi semua benda-benda itu kami akan pulangkan. Lepas terbit kami akan bagi semua kepada penulis. Kami cuma ambil 10 naskah, 10 atau 15 untuk simpanan perpustakaan dan juga untuk promosi.
Tetapi segala buku-buku yang telah dicetak itu terpulang kepada penulis lah untuk menjualnya. Kami tidak ada nih. Itulah, dan royalti tidak adalah kamu sendiri yang suka hati kamu mau berapa costing, berapa dia punya jualan dan sebagainya berdasarkan costing yang kamu telah keluarkan. Kena diambil kira lah. Macam itu. Tidak ada masalah. Jadi kalau macam yang tadi royalti itu kan, kalau macam yang UMS yang tanggung, and then royalti akan diberi kepada penulis kan. Jadi perjalanan royalti itu adakah pada waktu yang diterbitkan itu sahaja ataupun yang perjalanan itu akan berterusan kalau diterbitkan lagi kali kedua? Yes, betul. Yang pertama 1.000 plus 5 gratis itu adalah terbitan pertama. Apabila kita cetak lagi, ada lagi lah berapa persen. Adakah persen itu berkurang ataupun mengikut kepada kuantiti buku yang diterbitkan? Mengikut kepada kuantiti buku. Berapa banyak buku kita ada. 10% kalau tidak silap saya. Banyak juga itu, tapi tidaklah jadi orang kaya. Kalau menjadi orang kaya, pergi tanam kelapa sawit sana. Aduh. Kalau mau jadi orang kaya, silakan pergi tanam kelapa sawit ya. Kalau jadi penulis tidak kaya. Yes, penulis tidak kaya punya. Kecuali kamu menulis novel-novel cinta. Novel-novel cinta populer itu kan. Terus jadi drama dalam TV3. Tahu tak apa, tapi itu pun royaltinya tidak banyak. Tidak banyak kah? Tak banyak. Tidak payahlah kita jadi penulis skrip. Ya, kalau mau jadi penulis yang populer ni jadilah penulis macam yang Ramli Mursyid. Ramli Mursyid. Macam Omak ni kalau kaya berhenti dah Omak jadi pensyarah. Kalau penulis setakat menulis buku macam tu enggak. Omak kan sudah populer sampai luar negara lagi tu. Jadi Omak ni, buku Omak kan dia sudah populer sehingga ke Eropah tau. Bukan sahaja Malaysia. Itu yang mau bagi tahu je lah. Baiklah, kita teruskan dengan sesi kita. Kalau ada ketawa saya. Apa lagi mau ada soalan lagi kah? Ada lagi soalan ni. Alright, kalau macam yang tadi kan Omak ada sentuh dengan pelajar master and then pelajar PhD begitu. Jadi kalau kita nampak pelajar master dengan pelajar PhD ni kan mereka hanya fokus menghasilkan tesis sahaja. Tetapi selepas tesis mereka tidak ada kurang inisiatif untuk mau menghasilkan buku sebagai rujukan orang awam. Kan biasa kalau macam kalau macam tesis kita tidak boleh beli tesis. Kalau kita mau pakai tesis itu mau merujuk, kita kena rujuk di library itu juga, tidak boleh bawa keluar. Jadi macam yang pelajar master dengan PhD ini mereka hanya fokus kepada tesis tapi tidak cuba untuk menghasilkan buku untuk rujukan ramai. Jadi macam mana begitu pandangan Omak? Kenapa? Adakah perlu yang pelajar master dengan PhD ini selepas membuat tesis perlu hasilkan buku untuk rujukan, ataupun kalau mau fokus tesis, just fokus tesis, tak payahlah buku tu lagi buat? Itulah saya kata tadi, apabila seorang pelajar menulis tesis ataupun ini tu adalah sebab dia ada keperluan untuk lulus sahaja kan. Betul. Jadi itu je dalam kepala otak dia. Jadi dia tak fikir bahawa apabila kajian saya ni, saya nak buat kajian saya ni supaya kajian saya ni boleh digunakan untuk orang luar. Dia tak pernah terfikir tu. Jadi itu sebabnya dia berhenti di situ saja, satu. Yang kedua, that's why juga apabila mereka buat kajian, kita fikir kadang-kadang ada juga kalangan pelajar ni yang membuat kajian sambil lewa. Asalkan lepas dalam Viva, lepas dalam ni, syukurlah. Even kadang-kadang fakta, data semua itu tak betul pun, asalkan penilai itu tak dapat detect, syukurlah kan. Jadi tapi kalau untuk diterbitkan, ada rasa was-was, ketidakyakinan bahawa buku saya ini akan dibaca oleh orang luar. Habislah saya ini apabila didapati dan sebagainya kan. Jadi di situlah dia punya mungkin kekangan. Satu keperluan, yang satu lagi adalah rasa takutnya, inferior. Tak payahlah cakap pelajar-pelajar yang tak jadi pensyarah. Even pensyarah sendiri ada banyak rasa inferior, ada rasa ketidakyakinan bahawa kajian mereka itu sama ada kajian mereka, alamak apalah kajian saya ni kan. Kadang-kadang rasa macam dah buat master tu kan macam masih bodoh lagi, alamak saya ni sudah pensyarah. Apalah saya buat ni, dah buat PhD, tesis dah buat pun, alamak apa benda lah saya buat ni, baca balik kan apa benda lah saya buat ni kan. Tetapi lepas kan. Jadi ada sesetengah tu yang masih ada perasaan macam gitu. Tapi Omak selalu fikir bahawa menegaskan bahawa kita menulis buku ini, kita bukan menulis Al-Quran.
Betul. Tentu sahaja tidak akan sempurna. Sama juga dengan tesis kan. Buat Betul. tesis pun dia tak akan sempurna. Apalagi nak buat lepas tesis buat buku pun dia tak akan sempurna punya. Ya, betul. Kan? Mesti ada cacat celahnya, mesti ada kekurangan. Dan apabila kita dapati sebuah tesis ataupun sebuah buku itu ada kekurangan, kita tambah baiklah satu. Dan yang mengkomplain-komplain tu pula, kalau kamu rasa bukunya tu tak betul, kamu counter lah, tulislah pula yang lebih baik daripada dia kan. Janganlah betul. Macam gitu. Gitu. Oke, last question. Oke. Pertanyaan akhir saya untuk Oma. Oke. Kalau banyak kalau macam dekat luar kan ramai yang beranggapan kalau nak menghasilkan buku itu yang perlu menghasilkan buku, yang perlu tulis buku itu adalah orang-orang yang perlu ada title master, PhD. Jadi kalau macam orang tidak ada kelulusan master, PhD itu kan dia tidak layak untuk menghasilkan sebuah buku. Jadi kalau tentang isu itu bagaimana pandangan Oma? Tidak, tak boleh macam fikir macam tu. Cuma mungkin sedangkan orang yang sudah ada title macam tu pun tak menulis lagi. Ini kan pula yang tak ada title. Tapi sepatutnya benda itu tidak harus ada dalam fikiran. Betul. Yang penting kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita tulis itu betul data dia, satu. Dan yang kedua mungkin disebabkan mungkin tidak terasu ataupun tidak didedahkan dengan cara penulisan yang seharusnya dilakukan. Macam contohnya dia punya teknik-teknik kan. Tetapi saya rasa Dewan Bahasa dan Pustaka pernah mengadakan bengkel bagaimana menghasilkan karya bukan karya sastra lah, karya ilmiah contohnya, ataupun semi ilmiah yang berkaitan dengan data, contohnya adat dan pantang larang semua. Dia ada membuat bengkel macam mana diajar bagaimana caranya menulis. Saya yakin bahawa perkara inilah yang menjadi kekangan. Kita mungkin Nari contohnya. Nari ni seorang petani moden lah contohnya. Tetapi Nari ingin berkongsi pengalaman Nari ataupun berkongsi tentang pengetahuan dalam bidang pertanian moden lah contohnya. Dan ingin menuliskan. Tetapi macam mana caranya nak menulis? Takkan dah dihumpan dia macam gitu kan? Jadi dia ada kaedah-kaedah. Jadi apabila menghasilkan bengkel-bengkel, barulah kita ketahui. Macam mana caranya. Sama jugalah macam kita tak payahlah cakap buku ilmiah. Nak buat cerpen pun dia ada kaedah-kaedah dia kan. Macam mana kaedah-kaedah kita ni. Ya, macam mana cara kita menulis dan sebagainya. Yang penting ada teknik dia tu, semua boleh. Semua boleh. Bukan suruh naik angkasa pun kan. Tulis je. Betul. Kecuali jadi, poinnya di situ dalam ulasan Oma tu tidak semestinya kalau mau menghasilkan buku tu tidak semestinya orang yang perlu ada title master, PhD, siapapun sebenarnya boleh menulis. Hello, Datuk Ismail Abbas masa dia buat benda tu yang dan dirujuk pula di peringkat universiti, masa tu dia title apa? Dia cuma peminat kan? Peminat ataupun mengkaji budaya. Macam contohnya juga Arenawati, dia ada menulis artikel-artikel tentang bangsa dusun dulu kan, dan itulah yang menjadi rujukan pada masa-masa awal. Dia sebenarnya selagi kita tak bergerak, selagi kita tak menulis, dia akan kekal macam itulah. Ya, kata-kata itu akan meninggalkan kesan. Betul. Dan kata-kata yang dicetak itu akan meninggalkan jejak. Kalau tak ditulis, nah begitu sajalah, tinggal kata-kata saja. Betul. Tidak berguna kepada dirimu dan tidak berguna kepada diriku. Betul tak? Gitu. Oma, alright, kita sudah selesai. Kita sudah selesai kupasan topik yang pusingan kedua. Jadi banyak yang pusingan. Sebelum kita habiskan program, Mak, kita mau habis sudah nih, Mak. Sebelum kita habiskan program, tadi kan kita kalau dengar tadi ulasan Oma kan, Oma ada pukul-pukul meja atau kalau Om perasan? Masih beta pukul kepalamu. Jauh. Kita lagi tenang lagi balik Oma kita ya. Sebab tadi pukul-pukul meja, aku pun rasa macam yang, aku kayak mau dipukul nih nanti. Begitu. Jadi kita masuk kepada slot permainan kita yang kedua. Present. Oke, Kak Sumba sudah Oma pilih. Sekarang ada 4 warna lagi yang Oma belum pilih. Mariga lah. Alright, Mariga. Boleh enggak dianakan? Boleh enggak dijawab nih kalau dah pandai kan? Enggak boleh, mesti dijawab juga. Oke, untuk Mariga, kita punya game untuk Mariga. Truth or Dare. Truth or Dare. Kebenaran atau keberanian?
Jadi Oma pilih yang mana satu, antara kebenaran atau keberanian? Wow, I like kebenaran atau keberanian. Kebenaran lah. Oke, Oma pilih kebenaran. Jom kita tengok apa arahan kebenaran. Baik, arahannya adalah jawapan hendaklah jujur bagi soalan yang diberikan. Okey. Adakah Oma suka merajuk tanpa sebab? Haha. Tak boleh lah, mestilah ada sebab. Ingatkan apa? Yalah kan, Walaupun sebab itu kecil saja. Ada juga orang merajukkan, kita tidak tahu tiba-tiba merajuk. No way. No way. Oh, Oma buat sesuatu ni, merajuk ke apa benda pun mesti ada sebab. Betul. Kenapa mak pukul meja tadi? Sebab mak geram. Geram dengan siapa, Mak? Geram dengan... Geram semangat kan? Macam tu. Mesti ada sebab dia. Tetapi sebab itu selalu datang di belakang. Aduh. So maksudnya Oma kalau merajuk dia ada sebab. Dia bukan merajuk tanpa sebab. Okey, Oma. Dan merajuk pun mestilah merajuk pada orang yang sayang. Kau pergi merajuk dengan orang yang tak rasa sayang kau, buat apa bongkaran je? Oh, syukur. Oma pernah juga merajuk dengan aku berapa kali, maksudnya Oma sayang aku. Alhamdulillah. Mestilah. Okey. Baik, sebelum kita mengakhiri kita punya sembang santai pada malam ini, biar panas jangan memanas. Mungkin Oma dari ada kata-kata terakhir yang Oma boleh sampaikan, mungkin nasihat ataupun tips kepada yang ada di luar sana yang penonton bakal menonton video ini. Mungkin Oma boleh bagi tips kepada mereka untuk menghasilkan buku ataupun semangat. Dipersilakan Oma. Semangat. Oma rasa tertipu pada malam ini. Jadi para yang mendengar, saya rasa apa yang saya katakan tadi, kalau dia baik, terimalah dia dengan baik. Kalau rasa macam tak betul apa benda yang saya cakap, anggaplah dia sebagai gurauan pada malam ini. Kerana Asnari ajak malam ni semua bersembang santai. Okey, tetapi menulis itu penting. Apa-apa sahaja di dalam fikiran itu harus ditulis. Kerana selalunya ilham itu Allah turunkan kepada kita tidak ikut waktu. Betul. Ya, dia datang macam tu zap. Dan kita ni pula yang memang sudah tua macam Mak ni, memang lupalah kan. Jadi apabila dia dah terlintas tu, terus catatkan dia. Tak payah cari pen sebab memang kamu tak ada pen. Ada handphone tu, tulis dalam nota. Tulis dalam WhatsApp. Ada ya? Pen. Ya, pen tu di situ tapi tak dibawa ke mana-mana kan. Pen itu sudah tidak di ni Pelajar pun tak bawa pen. Dia main snap-snap saja. Jadi apa-apa yang datang tu catatkan. Ilham itu catatkan. Nanti baru baru kita apa benda yang saya dah catat tadi. Menulis itu penting sebab menulis itu adalah terapi. Ya, betul. Ya, terapi yang paling baik. Okey? Sebab tadi saya katakan kata-kata itu memberikan kesan. Tetapi kata-kata yang dicetak itu meninggalkan jejak. Iya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita dalam episod kali ini, iaitu Profesor Madya Dr. Asmiati Ahmad, atas kejadian beliau hadir dan berkongsi ilmu bersama kita dalam program Sembang Santai Biar Panas Jangan Memanas. Oma, saya minta maaf, saya mewakili rakan-rakan dalam kami punya Persatuan Gabungan Penggiat Seni Muda Sabah PGP SMS. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang slot episod kita pada malam ini ada mengguris hati Oma kah, saya ada terkasar bahasa kah, minta ampun dan maaf, halalkan ilmu yang dikongsikan. Ya Mak ya. Ya, saya juga ya, yang kepada yang rasa terasa hati saya minta maaf banyak-banyak ya. Pada Nari yang terkena, atau Fabrik Afham dan Marlina yang senyum je dari tadi. Okey, saya minta maaf banyak-banyak. Okey? Salam kasih sayang daripada saya. Kami. Baik, kepada anda di luar sana jangan lupa untuk terus menyokong channel YouTube kami SMS Production dengan menekan butang like dan subscribe serta butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video kami. Dan jangan lupa untuk mendapatkan maklumat terkini kami, follow Facebook page kami Persatuan Gabungan Penggiat Seni Muda Sabah dan akaun Instagram kami PGP SMS. Saya Muhammad Asnari Taim. Assalamualaikum